Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baru-baru ini saya ada terima satu WhatsApp, mesej WhatsApp daripada seorang sahabat saya di Malaysia yang menunjukkan kenyataan seorang aktivis NGO yang berkaitan dengan Palestin menuduh bahawa duta Palestin adalah duta yang di bawah pengaruh Israel. Lebih berat lagi, NGO ini memberi gambaran yang salah berkenaan Oslo yang hanya menceritakan pada satu part saja, iaitu semata-mata part kerjasama dengan Israel dengan tidak menyeluruh. Apa pula kaitan mengaitkan duta di bawah pengaruh Israel dengan Intifadah 1987? Apakah bagi NGO ini, aktivis NGO ini, hanya Hamas sahaja yang terlibat dalam Intifadah 1987? Intifadah bermaksud kebangkitan. Apa pula kaitan semua ni dengan Ahmad Yassin? Adakah anda ingin mengatakan Fatah ataupun PLO di sebalik pembunuhan mereka? Hairan, macam mana NGO yang berkaitan dengan misi kemanusiaan di Palestin boleh culas, tidak faham isu-isu yang paling pokok, yang paling mendasar berkaitan dengan Palestin. Ini menimbulkan keraguan, apakah mereka ini betul-betul NGO untuk membantu Palestin yang menyampaikan sumbangan rakyat Malaysia, atau mereka ini hanya untuk kumpulan-kumpulan tertentu sahaja dalam Palestin sebagai contoh, dan yang kita nampak pada hari ini lebih cenderung hanya untuk Hamas saja. InsyaAllah kita akan mulakan dengan penjelasan yang pertama dahulu, iaitu berkaitan dengan Intifadah 1987. Hari ini di Malaysia, penceritaan Palestin seolah-olah semua kebangkitan bermula dengan Intifadah yang pertama 1987. Itulah yang kita selalu dengar kalau orang sebut pasal isu Palestin, mereka akan mula cerita pada tahun 1987, yang mana digelar sebagai kebangkitan pertama ataupun Intifadah yang pertama 1987, yang mana tahun itu adalah tahun penubuhan Hamas. Seolah-olah perjuangan rakyat Palestin ni bermula 1987, tahun di mana Hamas ditubuhkan. Ini kita perlu jelas, yang ini kita perlu tahu. Kita tahu Hamas ditubuhkan 1987, 5 tahun selepas tertubuhnya Hizbullah di Lebanon. Kedua-dua, Hizbullah dan juga Hamas ini ditubuhkan selepas revolusi Iran 1979, yang mana Iran mahu kuasa hegemoni ataupun kuasa penguasaan di dunia Arab ini, dan mereka menggunakan isu Palestin, pembebasan Baitul Maqdis, di mana mereka menubuhkan satu kumpulan bersenjata juga, iaitu Failaq Al-Quds, ataupun kita katakan kumpulan polis, kumpulan Al-Quds. Jadi Iran juga sebenarnya memainkan peranan dalam penubuhan dua kumpulan ini dari aspek latihan dan persenjataan untuk Hizbullah dan juga Hamas. Ini dari awal lagi. Ini jangan dinafikan, jangan deny, jangan sesekali deny apabila bercakap tentang soal Hamas, Hizbullah dan juga Iran. Ini saling kait-mengait antara satu sama lain. Tapi kena berlaku adil. Penubuhan pejuang Palestin, kalau kita lihat, sebenarnya bermula 1964, bukan 1987. Tahun 1964, kira-kira berapa tahun tu sebelum 1987, panjang sejarah. 1964 ditubuhkan PLO selepas sidang kemuncak Liga Arab. Liga Arab berperang dulu dengan Israel 1948, kalah. Jadi sepanjang kekalahan tu mereka mencari-cari tokoh, rekrut pejuang. Maka 1964 timbullah
muncullah beberapa tokoh, jadi maka tertubuhlah PLO ataupun Palestine Liberation Organization, Pertubuhan Pembebasan Palestin. Tahun 1965, ingat tu 1965, barulah timbul, tertubuhnya satu kumpulan gerakan pembebasan Palestin, pejuang Palestin yang bernama Fatah. PLO ni dia satu organisasi besar yang di bawahnya banyak kumpulan-kumpulan pejuang. Jadi salah satunya yang ada pada ketika itu 1965 adalah Fatah. Jadi Fatah ni awal lagi ditubuhkan berbanding Hamas. Hamas 1987. Fatah 1965. Jadi itu perkara-perkara yang fakta sejarah yang kita perlu tahu sebelum kita nak hukum siapa yang lagi bagus, kita nak sokong mana. Kita kena tahu latar belakang diorang dulu. Ini antara 1965 dengan 1987. Kemudian yang besar PLO ni tadi ni.